Assalamualaikum, selamat pagi semua. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat saya. Selamat pagi, apa khabar you all? Saya hari ni first time nak live daripada laptop. Jadi saya minta maaf, tadi dah tersalah. Saya live dekat saya punya personal Facebook. Tersalah. Sebab selalu live dekat handphone. Jadi hari ni first time dalam hidup saya, first time ni nak cuba live daripada laptop. Jadi minta maaf, minta ampun kalaulah tersalah ataupun terkurang dekat mana-mana. Sebabnya saya pun baru cuba dan tengah setting daripada saya punya page dekat daripada laptop saya. So tengah duduk tengah duduk setting. Minta maaf ya kalau ada yang terkurang dekat mana-mana tu. So you all pun boleh salah channel. Salah channel. Itulah masalah dia, sebabnya tak pernah buat live dekat laptop. So dia punya live dekat laptop ni ada yalah, kita tak biasa kan. Jadinya kalau dah tak biasa tu, sesuatu yang kita tak biasa tu kita nak cuba, banyaklah yang kita tak tahu lagi kan. Cuba like, follow dan share. Share dulu, kita ajak kawan-kawan masuk. Ada, ya Allah, lawak pagi. Ni pun saya pun belum terror lagi apa benda tak. Banyak dia punya ni setting ni kan. Okey, hari ni saya nak share dengan kawan-kawan kat luar sana. Banyaknya dekat saya punya screen laptop ni macam-macam sekadar dia keluar ya. Dekat Facebook tak ada apa, nampak je kita punya live. Ini segala bagai dia keluarnya. Tak apa. Best kita cabar diri kita. Kita mencabar diri kita yang mereka tak biasa buat tu, kita belajar buat, kita cuba, nanti kita pandailah lama-lama kan. Okey, tak apa. Sebab sesuatu yang baru tu memang best lah mencabar. Yang mencabar tu lah yang best. Okey, saya share ya, saya nampak tahu siapa yang share, sebab dia akan keluar sharer kat situ. Mana nak tahu nanti ada pemilihan yang bertuah kan. So Ana ni selalu ni bagi support. Okey, jangan saya tekan end live sudah. Okey, tak nak buang masa. Hari ni hari yang ketiga hari ni. Siapa yang follow saya punya live, so kalau you all follow, you all ikut, dah ada 2 tips yang saya bagi. Okey, hari ni hari yang ketiga untuk saya share sedikit tips. Okey, tajuk tips kita hari ni ialah untuk bagaimana kita nak memilih sesuatu business networking. Okay, so jangan lupa like, follow dan share. Mana nak tahu dapat memberi manfaat, perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana. Okay, tadi saya tersalah live dekat saya punya page. Ni ada banyak lagi. Saya takut juga kalau saya setting kat sini kan ter off saya punya ni. Saya nak cuba share. Saya nak cuba share saya punya screen sekarang. Sekejap lagi. Okey, hari ni kita nak share bagaimana ataupun tips untuk memilih sesuatu business networking. Okey, seperti mana yang kita tahu dekat Malaysia memang banyak macam-macam business networking. Okey, siapa yang tahu apa dia networking tu? Networking adalah MLM. Okey, so dalam keadaan sekarang ni, ramai suri rumah yang nak bantu family, yang nak bantu suami dia kan, ataupun suami yang perlukan extra income untuk nak bantu keluarga, untuk nak bagi keselesaan kepada keluarga dia. So kita akan memilih
business networking. Sebab business networking memang orang kata mudah dan jalan untuk kita capai sesuatu kejayaan ataupun impian kita tu ada di business networking. Tapi okey, jangan kita tersalah pilih ataupun jangan tersilap buat pilihan. Okey, memang business networking banyak sangat kat luar sana, tapi jangan main hentam promo sahaja. Okey, ramai yang tak tahu benda ni, ramai yang macam okey, lihat kawan join, lihat kawan buat, baguslah dia jual ni, baguslah dia dah sekarang dah pakai kereta besar, pakai bawa handbag berjenama apa semua. Okey, so orang terpedaya. Jangan ikut ataupun jangan hentam promo saja. Okey, jangan hentam promo saja. So kita mesti ada panduan, ada kita punya filter untuk kita nak memilih sesuatu perniagaan, terutama sekali business networking. Okey, hari ni saya nak share dengan sahabat-sahabat kat luar sana bagaimana kita nak memilih sesuatu perniagaan networking ataupun MLM. Okey, ingat jangan main hentam promo. Okey, jangan lupa you all like, follow dan share. Okay, share banyak-banyak. Mana nak tahu benda ni dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan kita kat luar sana. Kesian kalau tersalah pilih ataupun terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Ambil jalan yang betul, ambil tips ni untuk you jadikan panduan kepada you all. Okay, saya nampak siapa yang share, dia akan keluar dekat page saya, dia akan keluar share kat situ. So saya nampak okey. Terima kasih kepada yang join. Boleh komen daripada mana, saya nak lihat you all daripada mana. Okey, untuk yang baru mengenali saya, okey, saya tahu ramai lagi yang belum kenal saya dekat page ni. Okey, saya Norin daripada asal orang Kedah Langkawi, tapi sekarang saya bersiaran di negara Brunei Darussalam. Okey, so komen-komen you all daripada mana, sambil-sambil kita borak, sambil-sambil kita berkenalan, sambil-sambil kita share tips-tips. Semoga dapat memberi manfaat kepada you all semua. Okey, bagaimana kita nak memilih business networking yang betul? Okey, pertama sekali you kena ada telinga. Okey, telinga untuk apa? Telinga untuk you mendengar sesuatu pembentangan daripada kawan you berkaitan dengan networking tersebut. Okey, ada telinga, dengar, kemudian fikir. Okey, berfikir dengan waras. Jangan terus hentam promo join saja. Okey, so yang pertama, you kena kenal dulu syarikat tersebut ataupun company tersebut. Daripada mana? Saya nak cuba tengok share saya punya ni dapat ke tidak. Saya takut sekarang saya share sekarang hilang semua. Okey, sambil-sambil saya bercakap, okey, you all kena lihat dulu. Okey, you all apa tu? Terputus. Okey, line okey. Line you all okey tak? Okey tak line dekat sana? Dapat dengar tak suara saya? Okey, saya sambung tadi. Sambung. You kena ada panduan untuk memilih sesuatu perniagaan, terutama sekali business networking. Panduannya adalah you kena tahu serba sedikit ataupun kenal tentang syarikat tersebut. Okey, company tu macam mana. Kalau you nak join business tu, you kena tahu company tu dah berapa tahun. Kalau lah company tu baru, dia kata jomlah join, dia kata join
join saya. Dia kata sebabnya you akan jadi orang yang pertama. Syarikat ni baru 6 bulan ditubuhkan, ataupun syarikat ni baru 3 bulan ataupun bulan depan baru nak dirasmikan. So hati-hati ya sahabat-sahabat semua, hati-hati, jangan tersilap langkah. Sebabnya dalam masa 3 bulan ataupun baru 6 bulan company tersebut ditubuhkan, adakah dia mampu untuk membayar bonus you all untuk selama-lamanya? Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan company, terutama sekali MLM dekat Malaysia, dia buat 6 bulan, dia buat setahun, lepas tu tak mampu nak membayar bonus rangkaian dia, dia punya ejen dia tak mampu nak bayar, lepas tu tutup. Habis apa nasib kita? So kena fikir. Okey, kena fikir. Kena fikir tu. Kalau company tu baru sahaja 6 bulan, baru nak ditubuhkan, baru nak dirasmikan, so dia tak ada rekod lagi untuk cara nak bayar kita punya bonus kan. So takut nanti apabila kita saya bercakap daripada pengalaman juga, paling lama saya buat 6 bulan. Lepas tu apabila ataupun kita punya bonus kita makin meningkat, mulalah company tu ubah strategi, ubah dia punya marketing plan dia. Dah ubah, so bonus kita pun akan tersekat, ataupun bonus kita makin mengecil, ataupun tak dibayar bonus. Okey, saya bukan cakap pada sesiapa, tapi ini adalah pengalaman saya sendiri. Okey, pengalaman saya sendiri, biasa macam tu. So hati-hati. Tips untuk you memilih sesuatu bisnes networking, pastikan you tahu dulu latar belakang syarikat tersebut. Okey, jangan ikut hentam kromo kawan-kawan saja. You ada akal, kita boleh berfikir. Make sure syarikat tu biarlah syarikat yang kukuh, yang dah mantap. Maknanya you dah tahu dia dah 40 tahun kan, dah 30 tahun ke atas. So maknanya dia dah bina dia punya kewangan dia dah kukuh. Dia tak ada hutang dengan mana-mana bank. Okey, so maknanya dia mampu untuk bagi you bonus dengan lancar, tanpa tersekat-sekat. Okey, so kena kenal dan tahu latar belakang company tersebut dulu. Okey, biarlah company tu yang kukuh. Okey, yang dah melahirkan ramai orang berjaya dekat dunia. Bukan syarikat yang biasa-biasa. Okey, tu yang pertama. Keduanya, you kalau dah company, you cakap okey baguslah, saya dah pantau, saya dah lihat company ni bagus. Dah 40 tahun. Okey, dah 50 tahun. Tapi you kena ada tips yang kedua. You kena tahu pula company tu jual produk apa. Okey, kalau dah company bagus, kena lihat kepada produk. Okey, lihat kepada produk pula. Produk apa yang dia nak jual. Contohnya dalam keadaan sekarang ni. Okey, orang memerlukan income, memerlukan sumber kewangan untuk mengharungi hari-hari yang agak getir di dalam keadaan sekarang ni kan. So semua orang mencari extra income. Okay, so you kena lihat produk tu macam mana, produk apa yang nak dijual tu. Okay, jangan pilih bisnes ataupun mulakan dalam keadaan sekarang ni. Contoh, you belum ada apa-apa, you nak start bisnes. Ni terutama sekali orang yang baru nak start bisnes. You belum ada pengalaman, you memerlukan income sekarang ni. Tiba-tiba you nak pilih produk yang keras. Apa maksud produk keras ni? Bukannya jual batu. Okey, bukannya jual simen. Produk keras ni you jangan pilih dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang you memerlukan extra income yang sangat cepat. So produk keras ni, contoh dia, you susah nak dapat repeat order. Okay, susah nak mendapat repeat order daripada pelanggan you, daripada customer you. Okay, contoh produk yang keras adalah seperti kalau you jual kepada saya, ataupun kalau you jual kepada saya peti ais contohnya. Okay, saya beli
saya beli bulan ni, adakah bulan depan saya akan membeli lagi dengan you? Okey, adakah bulan depan saya akan membeli lagi dengan you? You boleh jawab sendiri. Bulan ni saya beli dengan you peti ais, bulan depan adakah saya dapat membeli lagi dengan you? Kan? Sebabnya susah untuk nak dapat repeat order. Itu maksudnya produk keras. Okay, so you nak pilih produk yang macam mana? Kita pilih produk yang mudah untuk orang repeat order, yang sentiasa orang guna. Contoh kalau tu you cari, kalau keadaan sekarang orang sakit ke, orang demam ke, apa pun keadaan dunia, orang memerlukan produk tersebut. Contoh, setiap hari orang berus gigi tak? Orang mesti berus gigi. Okay? So, cari produk yang memang orang guna, ada repeat sale. Orang akan guna, habis, orang akan beli lagi. Orang guna, habis, orang akan beli lagi. Jadi, so itu yang penting. Itu penting untuk you memilih sesuatu company yang betul, kemudian lihat produk. Jangan pilih produk yang keras. Contoh lagi satu, you pilih okeylah, nak jual kata nak jual penapis air. Contoh you nak jual mesin penapis air. Okey. So, dalam satu rumah cukup satu penapis air, dan orang tak akan beli. Kalau orang beli dengan you bulan ni, orang tak akan beli lagi dengan you bulan depan, sebab dia dah ada, lagi tak rosak, dia tak akan beli. So, you kena mencari new customer. Maksudnya kerja you penat. Okey, kerja you penat sebab apa tahu? You kena sentiasa cari customer. Berbeza dengan apabila you menjual produk yang repeat sale dia tinggi. Orang guna, habis, dia akan membeli lagi dengan you. Nampak tak kat situ? Kemudian, dalam masa yang sama, you dapat new customer. Customer yang lama repeat dengan you. So, you punya sale akan terus meningkat dan meningkat. Disebabkan you ada customer yang lama, you ada customer yang baru. Yang lama sentiasa repeat dengan you. Faham tak kat situ? So, please jangan dalam keadaan sekarang, jangan pilih dulu bisnes yang produk dia produk yang keras. Cari produk yang sentiasa orang guna, yang mudah orang repeat sale. Dan satu lagi saya punya pesanan, bukan tak boleh, tapi dia berlimit. Ada masa tertentu. Maksudnya di sini produk viral. Okey, produk viral bukan tak boleh. Yes, boleh. Tapi you pun tahu nama dia viral. Dia setakat ada limit tu, habis viral dia, so habis. So macam mana you punya income? Macam mana you nak support you punya family? Kita buat bisnes ni biar long term, biar berterusan. Kalau you betul-betul serius nak bantu family you, betul-betul serius nak jadikan bisnes you ni satu pekerjaan yang boleh membantu you dan family you, okay? So biar betul-betul buat pilihan yang tepat. Okey, ingat hari demi hari umur kita semakin meningkat. Jadi, jangan buat kerja yang berulang-ulang. Hari ni you buat ini, lepas tu 6 bulan kemudian you tukar buat yang lain. Dah macam merojak macam-macam dah kan. So, penat. Okey, you tak ada fokus, you makin penat dan makin usia you makin meningkat, tapi apa tarak? Maknanya tak ada kesudahan. You duk repeat. Hari ni you jual Kang, saya sebut Kang, orang marah pula kan, sensitif. So hari ni you jual A, okay? 3 bulan lagi you jual B, okay? Lepas tu 6 bulan kemudian you jual C. Sudah? Macam mana? Kan? Jadi produk viral bukan tak boleh, tapi dia tak menjanjikan business you tu selama-lamanya. Setakat tu je. Jadi kita ni nak buat kerja, kalau you bekerja pun, you nak kerja yang betul-betul dapat bantu you, dapat bantu family you. So buat pilihan yang betul. Okay, nanti ingat you boleh jadikan itu sebagai panduan kepada you untuk buat pilihan. Jangan main hentam promo sahaja. Please, umur kita semakin hari semakin meningkat. So you mesti ada sesuatu yang you akan jadikan, bisnes aku ni bukan. Ingat, kita sebagai suri rumah jangan ingat, aku suri rumah tak dapat nak bantu family. No.
You jadikan sesuatu yang you pilih sekarang ni, you bertindak sekarang ni, okay, yang akan membantu you dan family you, yang boleh diwarisi. Best ke best? Okay, so ingat tu tips yang kedua. And then hangat-hangat chicken. Okay, so yang ketiganya, okay, you kata bagus dah. Ni, ada orang mesej nak ambil barang nak ni. Tak boleh tengok lagi WhatsApp. Okay, sekejap lagi kita layan. Okay, so kita sambung. Tadi saya ada share tentang bagaimana you nak pilih sesuatu business networking tu biar dia menjadi sesuatu income yang boleh berterusan, yang boleh menjamin kehidupan you dan family you boleh diwarisi. So pilih yang tepat. Okay, saya dah bagi panduan tadi 2 tips. Kemudian tips yang ketiga, kalau you kata oh company dah bagus, okay, produk dia pun bagus, produk dia bukan produk keras, memang orang guna sentiasa. Okay, then tadi saya kata bukan tak boleh produk viral, tapi orang kata apa, sekadar viral je lah, habis viral habislah. So you pun macam mana kan? Okay, then pastikan juga produk yang you jual tu you yang monopoli. Faham tak apa dia monopoli? You yang conquer, you yang punya. Contoh. Okay, contohnya ni you ada Musang King. You ada dusun Musang King. Satu Semenanjung tu you yang punya. Bahagian Sabah tu saya punya. So siapa yang besar, you ke saya? Siapa yang conquer, you ke saya? Saya ada kawasan Sabah, you ada Semenanjung Malaysia tu you yang punya. So siapa yang conquer? Siapa yang monopoli? Musang King tu. You jawab sendiri. So jadi pilihlah company yang mempunyai produk yang company tu monopoli produk dia. Jadi kita rasa terjamin. Tak ada siapa yang dapat conquer kita. Kita yang conquer, kita yang monopoli produk tu. So, ingat, pilih company yang betul, pilih produk yang betul. Produk mesti produk yang kita monopoli, yang kita conquer, orang lain tak boleh conquer. Yang ada cuma sikit-sikit tu apa hal? Aku tak kisah pun, okay? Kalau you ada Musang King contohnya, you conquer satu Semenanjung Malaysia, saya cuma ada satu kawasan Musang King dekat Sabah. So ada you kisah dengan saya. Siapa yang conquer kan? Okay, so like, follow and share, okay? Then next, lepas you tahu semua tips tu, tips yang ketiga adalah marketing plan ataupun plan pemasaran sesuatu company tu. Okay, kalau networking dia memang ada plan marketing dia. So hati-hati. Saya nak share saya punya screen kat sini. Kemarin saya jumpa dia tulis share screen. Hari ni saya tengah mencari share screen, saya tak tahu kat mana. Saya takut kalau saya share sekarang hilang habis semua. Sekejap, more kat sini tak dapat. Okay, create share page group tak ada. Sebab saya nak tunjuk screen dekat you all. Kemarin saya jumpa dia tulis kat situ share screen. Faham je lah akak ni, makcik-makcik ni yang baru nak menggunakan IT ni kan, baru nak belajar dekat laptop ni live. So gitulah cerita dia. Create clip. Mana share to page? Tak boleh. Okay, so cuba. Okay, next, you kena tahu marketing plan dia yang betul. Okay, sesuatu company yang you nak join tu mestilah marketing plan dia ataupun plan pemasaran dia yang mudah, yang semua orang boleh follow. Tak kisah siapa pun, tak kisah apa pun pangkat dia. Jangan buat bisnes yang orang kata apa, kita pilih, kita kena ada orang yang kaya je boleh buat, orang yang ada duit saja boleh buat. No, jangan macam tu. Kalau you nak pilih business networking, dia marketing plan dia mudah dan
untuk semua, terbuka kepada semua. Okey, yang mudah orang copy. Contohlah, kalaulah you ajak saya, you kata you ajak saya join you. So saya tanya dengan you, okey, macam mana nak join company you ni, macam mana? So you kata, oh senang je kak. Okey, senang dia macam mana? Akak bagi kat saya, akak sign ni, akak labur 10,000. Kau rasa apa? Mungkin you mampu 10,000, tapi saya mampu ke 10,000? Okey, nanti you jumpa lagi si PA ni mampu ke 10,000? You jumpa lagi dengan dolar ni mampu ke 10,000? So hati-hati dalam kita memilih sesuatu business networking. Biar dia punya marketing plan dia yang mudah, yang simple, yang semua orang boleh tolong. Dalam keadaan sekarang ni, orang perlukan income, orang perlukan side income, orang perlukan extra income. So jangan lagi kita menambah susah kepada orang. Okey, so kita mulakan daripada bawah, daripada semua orang mampu. Terutama sekali suri rumah, okey, kepada suri rumah yang tak ada income, tapi kita boleh bimbing dia, kita boleh bantu dia untuk dia jadikan income untuk bantu family dia. So ingat ya, tadi saya dah share dah. Okay, ni yang last tips. So you boleh like, boleh follow dan boleh share. Semoga tips yang saya bagi pagi ni dapat memberi pendedahan, dapat bagi orang kat luar sana berfikir. Jangan main hentam promo saja. Mentang-mentang nak cari duit, so you all hentam promo. Jangan macam tu. Okay, so yang ketiga tadi saya cakap adalah marketing plan. Sesuatu company tu, you kena lihat marketing plan dia. Biar marketing plan tu ataupun plan pemasaran tu biar yang simple, yang mampu semua orang buat, yang mampu orang follow you. Okay, so selain simple, biarlah yang orang kata semua orang enjoy, orang rasa happy, orang tak rasa tertekan. Jangan lagi dalam keadaan sekarang ni yang stres ni, kita tambah lagi orang stres lagi. Jangan please ya kawan-kawan, jangan macam tu. Kita nak enjoy, kita nak happy sahaja, kita nak yang simple sahaja. Okey, contoh banyak ni kat luar sana. Ni saya bercakap pun daripada pengalaman saya sendiri. Minta maaf, minta ampun kalau ada yang terasa, tapi saya harap memang akan kenalah kepada orang tak apa, kena toing macam tu kan, kena sebiji dekat kepala kita. Sebab saya pun bercakap daripada pengalaman saya sendiri. Saya tak kata kepada sesiapa, okey? Saya bercakap daripada pengalaman saya sendiri. Memang ting macam tu, kena kat kepala kita sendiri kan. Tapi yalah pengalaman tu dulu saya nak share, dan sekarang alhamdulillah. So saya nak share lah dengan sahabat-sahabat kat luar sana. Please, jangan buat business networking yang ada point. Point sini. Kan, itu menyusahkan orang yang sebenarnya. Tapi pernah tak dulu tu, saya tak tahu kat sini dalam grup saya ni ramai tak orang yang pernah join company-company yang ada point tu. Saya tak tahulah, tapi ini saya bercakap daripada pengalaman saya sendiri. Minta maaf, minta ampun kalau terkena kepada batang kepala korang sendiri. Okay, so saya share. Okay, saya nak share. Ini adalah kisah nyata, kisah benar. Okay, maksudnya di sini, kenapa kita join company yang mesti ada point? Okay, ada orang cakap, akak memanglah kena ada point dulu sebab nak dapat bonus, sebab nak dapat duit. Jadi saya kumpul point dulu untuk nak dapat bonus. Gitu pula jawapan dia. Okey, saya tak salahkan dia sebab dia belum dapat pendedahan, dia belum tahu. Okey, macam saya juga dulu. Okey, saya pun dulu saya tak pernah pun tanya dengan leader saya tak pernah pun tanya dengan company, kenapa mesti ada point? Kenapa mesti ada point? Saya tak pernah tanya benda tu. Sebabnya saya dah hadam benda tu. Kalau join, saya pernah join macam-macam company, saya tak nak sebut, nanti orang marah saya. Saya tak nak sebut, okey. Tapi ini pengalaman saya. Saya join company, contoh company A. Yes, dia ada point. Dia ada PV. Apa dia point tu kak? PV, SV,
LV, Savi, segala macam VV, itu semua adalah konsep point. Tapi saya tak pernah tanya dengan company, kenapa mesti ada benda tu? Sekarang apabila saya dah dapat pendedahan, saya dah ada ilmu tu, saya nak share dengan korang supaya korang berfikir. Cuba tanya dengan company yang you join sekarang ni, kenapa ada point? Mesti company dia kata sebab you nak dapat duit, you nak dapat bonus, jadi kena kumpul point. Okey, saya bagi contoh yang paling mudah. Okey, contoh yang paling mudah adalah kalau saya jual nasi, contohnya, kalau saya jual nasi, okey, saya jual nasi, saya bagi dekat you, saya jual katalah nasi dagang. So, saya pengusaha nasi dagang. Jadi, saya bagi kepada you. Saya kata, okey, saya tolak kepada you. Satu kontainer ni harga dia RM5. Contoh, harga dia RM5. Ataupun sedang RM10 lah. Okey, contoh saja. Saya pengusaha nasi dagang. Saya masak-masak kat rumah. So, saya bagi kepada you untuk you jual kepada you punya customer. So, saya kata, okey, harga satu kontainer ni adalah RM10. Okay, so saya jual dekat you RM10. Dan saya kata dekat you, kalau you jual satu kontainer ni, saya kira point. Okay, contohnya satu kontainer nasi dagang ni bersamaan dengan 2 PV, point sale, point value ke, sale value ke, tak kisah, suka hati saya lah, suka hati mak datuk saya lah, saya nak letak apa dia pun, nak letak N nasi dagang ND sale ke kan, NDS ke, suka hati lah, saya nak letak nama apa pun, saya yang ni kan, saya yang cipta. So saya kata okey, harga dia RM10, tapi you jual satu nasi dagang ni bersamaan dengan bersamaan dengan 2 PV, contohlah 2 PV, contoh. Okey, so saya akan bagi dekat you commission 10%. Okey, 10%. Cuba sekejap kita kira dulu. Kita kira Ingat tadi saya kata you all boleh kira lah, boleh kira, tengok. Contoh dua kali dengan kalau satu 10 kali dengan RM10 kali dengan, okey, contoh saya kata tadi satu nasi dagang tu saya jual RM10, tapi kalau you jual, saya jual kat you RM10. Kalau you jual, saya kira point, saya kira PV. Nasi dagang tu sama dengan 2 PV. Okey, contohlah you jual, contoh sikit, satu dulu. Satu nasi dagang tu 2 PV, saya bagi dekat you keuntungan 10% kali dengan 10%. So satu nasi dagang tu you akan dapat untung commission you 20 sen. Okey, 20 sen. Berbanding kalau kita tak ada point, tak ada sistem point tu pun, kita direct bagi. Okey, contoh saya tolak dekat you RM10 nasi dagang tu, so you dapat 10%. Okey, daripada keuntungan satu nasi dagang tu. So RM10 kali dengan 10%, you dapat RM1. You rasa you nak yang RM1 ke you nak yang 20 sen? Ni contoh yang paling cikai-cikai. Yang nak bagi buka mata. Perbezaan point dan bonus daripada harga jualan. Okey, ingat nasi dagang tu harga jualan dia RM10. Okey? Tapi saya bagi commission dekat you kira point, kira PV lah, SB lah, segala macam VV tu. So you nak yang mana? Nak bagi buka mata you sikit. Nak bagi buka mata you all supaya you kira balik. Kalau harga RM10, you punya commission saya bagi dekat you 10%. RM10 kali 10%, you dapat RM1. Contoh. Okey. Tapi kalau PV, but bonus you, sepatutnya commission you yang dapat RM1 tu, tapi disebabkan dikira dengan kaedah point, so satu nasi dagang tu contohnya
2 PV. So 2 PV tu apa, tak kisahlah PV ke SV ke apa segala macam, 2 point tu dikali dengan commission you 10%. 2 kali 10 you dapat 20 sen. So you nak kumpul ke point lagi? Penat. Kerja yang sama, buat benda tugas yang sama, tapi you dapat sikit. Okey, contoh lagi saya bagi. Contoh lagi, ini perbezaan point dengan harga jualan. So you nak pilih company tu, biarlah pilih company yang dia punya marketing plan dia ataupun dia punya plan pemasaran dia yang mudah, yang simple, yang semua orang boleh follow dan tak menyusahkan you, tak streskan you. Tak payah nak point. Ingat kat sini you jangan cari company yang ada point tu. Sebab apa? Contoh saya bagi. You ada peluang bekerja di company A. Company A ni you bekerja daripada pukul 8 pagi balik pukul 6 petang. Okey, 8 pagi balik 6 petang. Pergi 8 balik 6. Contoh. Buat kerja sama juga, tugasan yang sama, you dapat gaji 1,000. Contoh So, you ada peluang dekat company B. Okey, dekat company B ni you kerja yang sama, buat tugasan yang sama, you pergi pukul 8 pagi, you balik pukul 6 petang, you dibagi gaji 5,000. So, sekarang ni, saya nak tanya dengan you nak yang company A ataupun nak yang company B? Nak kerja susah payah, nak kerja penat. Tapi, you dapat 1,000. Yang di B ni, you kerja yang sama juga, tapi you dapat 5,000. So, pilihan di tangan anda. Ada otak fikir. Gitu. Okey, faham tak? Okey. So, itulah tips yang saya nak share. Semoga dapat memberi manfaat. Semoga dapat membuka minda sahabat-sahabat kat sana. Okey. Jangan, saya tak, sekarang ada yang kutuk saya apa, tapi saya bercerita daripada pengalaman saya sendiri. Jangan buat company yang ada point tu. Kalau ada yang boleh bagi you harga jualan, tak payah nak kira, tak payah nak kumpul-kumpul lagi point. Sebab apa? Kita buat kerja yang sama, kita buat kerja penat, tapi kita dapat sikit. Apa salahnya you buat benda yang sama, you dapat setimpal dengan apa yang you buat. So fikir-fikirkan. Okay? So saya harap semoga saya punya sharing hari ini dapat memberi manfaat kepada you all semua. Okay? Harap you dapat like, dapat follow dan dapat share. Nanti saya akan share lagi tips-tips yang lain untuk you all. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bye. Saya baru test daripada saya punya laptop ni kan. So tak berapa nak pandai terkial-kial lagi. Okay, bye semua. Jumpa lagi next. Okay, jumpa lagi next. Bye.